Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah. Kita sambung pengajian hadis kitab Ibnu Majah. Hadis yang ke-99 masih lagi di bawah fadail Abi Bakr As-Siddiq. Wa bi qala hadatsana Ali bin Maimun Ar-Raqi qala hadatsana Sa'id bin Maslamah an Ismail bin Umayyah an-Nafi' عن ابن عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وعمر فقال هكذا نبعث. وبه قال حدثنا أبو شعيب صالح بن الهيثم الواسطي قال حدثنا عبد القدوس ابن بكر بن خنيس قال حدثنا مالك بن مغوال عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Abu Bakr wa Umar sayyida kuhuli ahli jannah min al-awwalin wal akhirin illa an-nabiyyin wal mursalin. Wa bi qala hadatsana Ahmad bin Abdah wal Husain ibn al-Hasan al-Marwazi qala hadatsana al-Mu'tamir bin Sulaiman an Humayd an Anas qala qila ya Rasulullah ayyun nasi ahabbu ilayka qala Aisha qila min ar-rijal qala abuha hadis 99 dengan sanadnya Imam Ibnu Majah meriwayatkan daripada Ibnu Umar katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar di antara Abu Bakar dan Umar seraya bersabda beginilah kami akan dibangkitkan. Jadi hadis 99 ini dari segi sanad dia ni hadis ini tidak kuat. Hadis 99 ini sanad dia tidak kuat kerana terdapat seorang perawi yang bernama Sa'id bin Maslamah. Cerita tentang Sa'id bin Maslamah ini kita telah lihat dah sebelum daripada ini dalam hadis yang ke-59. Secara ringkasnya beliau adalah mungkarul hadis, maknanya riwayatnya itu banyak bertentangan dengan orang lain. Kemudian di antara perawi dia juga ini adalah Ismail bin Umayyah bin Amr bin Sa'id bin Al-As bin Umayyah Al-Umawi, Ibnu Ma'in An-Nasa'i, Abu Zur'ah dan Abu Hatim serta Al-Injili mengatakan beliau seorang thiqah. Tapi bila ada soal apabila sudah ada soal perawi yang bermasalah dalam satu sanad dan tidak ada sokongan daripada riwayat-riwayat lain, maka sanad itu akan tetap jadi dhaif. Kemudian perawi yang kita jumpa soal lagi ini iaitu Nafi', yang ambil daripada Ismail bin Umayyah, yang ambil daripada Nafi'. Nafi' ini terkenal dengan Maula Ibnu Umar, maknanya hamba bebasan Ibnu Umar. Maula itu maknanya hamba bebasan Ibnu Umar. Al-Bukhari mengatakan sanad yang paling sahih ialah daripada Malik dan Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, daripada Nafi', daripada Ibnu Umar. Jadi kata Imam Malik, apabila saya mendengar saya mendengar Nafi' menceritakan hadis daripada Ibnu Umar, maka saya tidak peduli, maknanya tidak mengapa kepada saya untuk tidak mendengar daripada orang lain. Maknanya sudah cukup kepada saya ni bila telah dengar hadis daripada Nafi', daripada Ibnu Umar, sudah wajar, tak perlu untuk mencari hadis daripada orang lain. Jadi Nafi' ni perawi yang anak murid yang paling penting yang meriwayatkan daripada Ibnu Umar selain daripada anak Ibnu Umar sendiri, iaitu yang bernama Salim.
Salim bin Abdullah bin Umar. Kemudian bila kita tengok di sini sanad yang paling sahih ialah daripada Malik, daripada Nafi', daripada Ibn Umar ni. Maknanya ini tiga syarat. Ia menyampaikan kepada Malik ini adalah perawi yang siqah juga. Bahawa ada makna sanad yang paling sahih. Jadi kalau kata di sini disebabkan ada Sa'id bin Maslamah di Sahih Dhaif, maka tidak menjadi sebagai sanad yang paling sahih. Sebab Imam Bukhari kata sanad paling sahih daripada Nafi', daripada Malik, daripada Nafi', daripada Ibn Umar. Syarat dia kena sahabat kepada Malik itu Allah siqah juga. Jadi kalau hadis ini terletak dalam Muwatta daripada Imam Malik, daripada Nafi', daripada Ibn Umar, ini memang dikira sebagai ashahul asanid, sanad yang paling sahih, ataupun juga disebutkan sebagai silsilatul zahab, rantai emas. Mana perawi ini terdiri daripada perawi yang unggul. Ada disebutkan oleh Ibn Umar tentang Nafi' ini, kata dia Allah SWT telah memberi kurniaan yang besar kepada kita ini dengan sebab Nafi'. Jadi walaupun Nafi' ini hamba yang dimiliki oleh Ibn Umar, tetapi Ibn Umar ini nampak beliau ini mempunyai jasa yang besar, terutamanya dalam meriwayatkan hadis. Maka Ibn Umar berkata, laqad manna Allahu 'alaina bi Nafi'. Allah Taala memang telah memberikan kepada kita manfaat, kebaikan yang besar dengan sebab Nafi'. Kata Al-Khalili dalam kitab Al-Irsyad, Nafi' ini di antara imam tabi'in yang utama di Madinah, yang disepakati. Seorang yang sahih periwayatannya dan tidak diketahui bahawa beliau ada tersalah dalam apa yang dia riwayatkan. Maka dengan sebab itulah Hafiz Ibn Hajar kata Nafi' ini siqatun sabat, seorang yang dipercayai lagi teguh, sabat, dan faqih, alim besar. Itu Nafi' maula Ibn Umar. Jadi kadang-kadang setengah ulama ni bila ada bercanggah antara riwayat riwayat Salim daripada Ibn Umar bercanggah dengan riwayat Nafi' daripada Ibn Umar, ada ulama yang mentarjihkan riwayat Nafi' maula dia. Jadi lebih ada kalanya lebih Nafi' berbanding anak Ibn Umar sendiri. Kemudian dalam riwayat ini menyebut Nabi SAW keluar ni, seperti mana dalam riwayat Tirmidzi, bahawa pada suatu hari Nabi SAW keluar dari rumahnya dan memasuki masjid bersama dengan Abu Bakar dan Umar. Jadi selalu kita sebut dalam kita yang telah kita baca sebelum daripada ini, Nabi kata saya Nabi selalunya Nabi keluar, ada Abu Bakar dan Umar, pergi situ ada Abu Bakar dan Umar, maksud situ ada Abu Bakar ada Umar. Baginda memegang tangan, seorang berada di sebelah kanan baginda dan seorang berada di sebelah kiri. Mana tidak dapat dipastikan lah mana satu, sama ada Abu Bakar sebelah kanan ataupun Umar sebelah kanan. Baginda memegang tangan mereka berdua seraya bersabda, beginilah kami akan dibangkitkan pada hari kiamat. Jadi kalau kita tengok di sini, antara riwayat Tirmidzi dengan riwayat Ibnu Majah, dia lebih detail lagi riwayat Tirmidzi. Sebab riwayat Ibnu Majah ini hanya menyebut kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina Abi Bakar wa Umar faqala hakadha nub'ats. Tapi dalam riwayat Tirmidzi kharaja wa dakhala al-masjid baina wa ma'ahu Abu Bakar, ataupun dakhala al-masjid wa Abu Bakar wa Umar, seorang sebelah kanan sebelah kiri. Kemudian Nabi kata hakadha nub'ats yaumal qiyamah, demikianlah kami akan dibangkitkan pada hari kiamat. Jadi begini itu maknanya dibangkitkan daripada kubur menuju kepada mahsyar.
mana sentiasa berdua. Jadi semasa di dunia mana-mana Nabi selalunya Nabi bersama dengan Abu Bakar dan Umar, dan kita lihat juga kubur Abu Bakar dan Umar itu sendiri sekali di rumah Aisyah. Pedoman daripada hadis ini. Hadis ini mengisyaratkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sentiasa bersama dengan Abu Bakar dan Umar, bersama dengan Abu Bakar dan Umar di dunia dan di akhirat. Di dunia dan akhirat. Jadi walaupun Nabi katakan dan nub'ats, demikianlah kita dibangkitkan, jadi dibangkitkan daripada mana? Tentu daripada kubur. Tentu dibangkitkan daripada kubur dan nak pergi ke mahsyar. Abu Bakar dan Umar telah dikebumikan. Mana kalau kita tengok pada realiti sekarang ini, mereka berdua telah dikebumikan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali di situ. Jadi maklum kepada kita bahawa Abu Bakar ini dia wasiat kepada Fatimah untuk dikebumikan bersama dengan Nabi. Maka Aisyah menunaikan wasiat tadi, lalu Abu Bakar itu diletakkan di bahu kepala Abu Bakar itu di bahu Nabi. Kemudian bila mana Sayyidina Umar ini, Sayyidina Umar ini dia nak juga dikebumikan bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan Nabi dan Umar. Ini pun minta lah. Oleh kerana dia syahid, syahid apa semua ni dibunuh, ditikam, tak mati lagi. Sebab dia dibersihkan apa semua tu, dia minta izin kepada Aisyah untuk berada dikebumikan di samping Abu Bakar, di samping Nabi. Cuma masa tu dia pesan pada anak dia, beritahulah kepada Aisyah, aku minta izin pada dia tu, aku bukan khalifah tapi aku sebagai orang. Mana dia tak guna kedudukan dia sebagai khalifah, tapi dia guna atas rasa sahabat Nabi. Jadi Aisyah membenarkan. Jadi mengapa mereka bertiga ni dikebumikan bersama? Jadi seperti hadis-hadis kita baca, hadis 99 dan juga hadis kita baca sebelum daripada ini, ada yang ke 98 hadis sebelum pada ini. Kuntu la azunnu la yaj'alannaka Allahu 'azza wa jalla ma'a sahibaika wa dhalika anni kuntu aksara an asma' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dhahabtu ana wa Abu Bakr wa Umar wa dakhaltu ana wa Abu Bakr wa Umar wa kharajtu ana wa Abu Bakr wa Umar. Jadi kata saya Nabi, aku yakin benar ini. Allah SWT akan jadikan engkau wahai Abu Bakar bersama dengan dua sahabat engkau. Dua sahabat engkau. Aku yakin. Aku yakin Allah SWT akan jadikan engkau wahai Umar bersama dengan dua orang sahabat engkau. Mana Nabi, Abu Bakar, Umar. Karena seringkali bila Nabi cerita ni, aku pergi bersama dengan Abu Bakar dan Umar. Aku pergi jumpa itu bersama dengan Abu Bakar dan Umar. Aku balik daripada satu tempat, aku bersama Abu Bakar dan Umar. Maka kalau kita tengoknya, bersekali mereka bertiga. Al-Hakim meriwayatkan, dia sebenarnya ada mimpi. Mimpi tak apa, mimpi sahabat. Bukan mimpi, tahu mimpi sahabat dia. Al-Hakim meriwayatkan an Abrah an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ra'aitu fil manam ka'anna salasata aqmadin saqatna fi hujrati faqasastu ru'yaya ala Abi Bakr radhiyallahu anhu falamma dufina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi baitihi qala Abu Bakr radhiyallahu anhu hadza ahadu akmariki wa huwa khayruha. Hadza haditsun sahihul isnad wa lam yukharrijahu. Daripada Amrah, yakni Amrah binti Abdurrahman, anak Aisyah Khairul, jadi anak dia utama. Daripada Aisyah katanya, saya bermimpi seolah 3 bulan purnama jatuh, bukan di bantu di bilik,
hujrah bilik. Tukar dia satu lagi hijab. Jatuh di bilikku. Saya menceritakan mimpi ini kepada Abu Bakar. Abu Bakar tak jawab. Itu dalam riwayat, setidaknya dalam riwayat Tabrani. Abu Bakar ni dia salah satu daripada ahli tabir mimpi juga. Kalanya sahabat ni, Abu Bakar ni ahli tabir mimpi juga. Jadi bila Aisyah beritahu pada Abu Bakar tentang kali ini, Abu Bakar senyap, tak tegak, tak jawab. Sebab apa? Sebab kedudukan Nabi itu kalau cerita Nabi mati, dia akan duduk dalam rumah Aisyah. Jadi panjang cerita. Jadi dia tidak mentadbirkan mimpi ini, padahal tidak segera memberitahu kepada Aisyah tentang tabir ini. Padahal bagi seorang yang mendengar ahli tabir ini, ahli tabir mimpi ini tidak semestinya dia menjawab dengan segera maksud daripada mimpi tersebut. Cuma bila berlaku itulah dia pun cerita. Jadi tak kala bagi dia disemandikan di rumahku, mana mereka kita bila Nabi dikebumikan di rumah dia, di rumah Aisyah, sebab para Nabi itu di mana dia meninggal wafat, maka di situlah dikebumikan. Itu sipil. Jadi Abu Bakar berkata, ini adalah salah satu bulan purnama yang kamu lihat. Tiga itu pandai Nabi. Mana Nabi itu bulan yang berada di bilik kamu. Dan ia adalah sebaik-baiknya. Maknanya kalau kata Nabi itu dikebumikan di bilik Aisyah, di rumah Aisyah, kemudian Abu Bakar pun situ juga. Sebab Abu Bakar dia merasakan dia salah satu daripada yang dimaksudkan oleh mimpi ini. Kemudian pula Umar ni, dia mungkin dia dengar apa yang diberitahu oleh ataupun dia dapat tahu juga tentang mimpi Aisyah ni daripada Abu Bakar. Mungkin atas sebabnya dia minta dengan Aisyah untuk dikebumikan bersama dengan Abu Bakar dengan Nabi. Dan ia adalah sebaik-baiknya maknanya Nabi. Maknanya daripada 3 bulan itu Nabi yang terbaik. Al-Hakim kata ini dalam kitab Mustadrak Al-Hakim, ini sahih sanadnya. Al-Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkannya. Jadi kalau kita baca hadis ini, bila Mustadrak Hakim dalam Mustadrak kata hadis ini sahih pada sanad, tapi tak ada dalam Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahawa Al-Hakim ini dia berusaha mencari perawi-perawi Bukhari dan Muslim yang mana ada riwayat yang diriwayatkan oleh perawi Bukhari dan perawi Muslim, tetapi mereka berdua tidak memasukkan dalam sahih mereka, maka Al-Hakim cuba letak dalam kitab dia. Tapi penilaian sebagai sahih mengikut Al-Hakim ini sebenarnya kena bergantung juga kepada kajian orang lain, terutamanya Az-Zahabi. Jadi Az-Zahabi kata sanad dia sahih. Sahih sanad dia. Tapi ada juga hadis itu ada dalam Mustadrak, dia kata hadis ini tidak dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Rupanya ada juga. Ada yang mengikut kajian Al-Hakim tak ada dalam Bukhari Muslim, tapi bila dikaji oleh orang lain, rupanya ada juga. Moga telah pandai program. Biasalah pengkaji. Dia telah berusaha sedaya upaya dia untuk mengkaji mengikut kaedah ataupun syarat yang telah dia tetapkan. Jadi daripada riwayat ini boleh jadi Abu Bakar berpesan supaya beliau dikebumikan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian juga Umar Al-Khattab. Kemudian hadis yang ke-100 ni riwayat daripada Abu Juhaifah. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar dan Umar adalah penghulu orang-orang dewasa ahli surga ataupun orang-orang tua dari kalangan orang-orang terdahulu dan orang-orang kemudian, kecuali pada Nabi dan Rasul. Maknanya mereka berdua ini tidaklah penghulu pada Nabi yang terdahulu, Rasul terdahulu tidak. Hadis ini sebenarnya kita telah tengok pada hadis 95. Riwayat dia tu lebih kurang sama, cuma perawi yang berbeza.
Riwayat yang 95 itu riwayat daripada hadis Al-Awwad daripada Ali. Nabi kata Abu Bakar wa Umar sayyida kuhuli ahli jannah min al-awwal wal akhir ila nabiyina wal mursalin. Mata itu sama je, cuma hal ini panggil Musnad Abi Juhaifah atau Musnad Ali bin Abi Talib. Jadi dia ada mula juga. Cuma cara pengulangnya dalam Ibnu Majah ni dia tak selalu lepas daripada itu. Walaupun dalam bab yang sama tetapi tidak letak selalu dengan segera. Tidak letak sesudah daripada hadis yang asal. Jadi apakah yang dikatakan sebagai penghulu orang tua ahli surga? Sebab timbul kemuskilan di sini kerana ahli surga ni muda belia kan, sekitar umur 33, gitulah. Jadi mengapa pula ada orang tua di sini? Dalam surga ni Abu Bakar dan Umar ni ketua orang tua. Jadi apakah mereka berdua orang tua? Jadi ulama berbeza pendapat. Nombor ni atau nombor ni. Ulama berbeza pendapat tentang masuk kalimah kah ini. Kah jamak dia kuhul. Pertama, ini mengambil kira keadaan mereka di dunia pada masa hadis diucapkan. Pada waktu Nabi kata hadis ini, mereka orang tua. Sebab Abu Bakar dengan Nabi ini tikar lebih kurang 2 tahun beda. 2 tahun lebih tikar. Jadi Umar tu lebih kurang 10. Jadi Umar kuhul ni dia berapa dah umur kita sebut ni? Kalau 30 dah. 30. Jadi mengambil kira waktu Nabi ucap hadis itu. Ini kalau dalam ilmu syarah hadis ini dipanggil bu'dul zaman ini. Mana kita kena tengok dimensi masa. Sudut masa itu bila Nabi ucap. Maka sebab itulah ada usaha yang dibuat oleh ulama hadis sekarang ini, dia cuba nak cari hadis Makki, hadis Madani. Ada juga usaha tak ada itu. Bila Nabi ucap hadis ini, kita tengok dari segi latar belakang sejarah. Jadi kadang-kadang dia buat alasan hadis ini hadis riwayat Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ini terus sekali hadir di Madinah. Lepas tu paling awal pun Abu Hurairah tiba di Madinah pada tahun ke-7 lepas daripada perang Khaibar. Tapi dia timbul masalah juga sebab yang berkait dengan masalah mursal sahabi. Sebab Abu Hurairah ni walaupun dia sebut daripada Nabi, ada kemungkinan beliau mengambil daripada sahabat yang terdahulu Islam daripada beliau. Jadi dia tak sebutlah. Jadi tidak seterusnya Abu Hurairah sebut dulu daripada Nabi, maka daripada Nabi. Boleh jadi ada sahabat lain yang menjadi perantara antara beliau dengan Nabi. Jadi usaha untuk mengumpulkan hadis Makki dan Madani ini mungkin ada banyak masalah juga lah. Kena selesaikan dulu riwayat manakah riwayat mursal sahabi ataupun tidak. Jadi konteks ni, pada konteks waktu hadis ini diucap bila. Yang ini melihat kepada umur Abu Bakar dan Umar pada waktu itu. Ini sama seperti firman Allah Ta'ala, wa atul yatama amwalahum, berikanlah kepada anak yatim itu harta mereka. Jadi macam mana berikanlah harta anak yatim kepada mereka ni? Sedangkan dalam ayat yang lain kata wala tutus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah. Janganlah engkau berikan kepada orang-orang yang tidak sempurna akal mereka itu harta mereka. Yang mana Allah SWT telah jadikan kamu sebagai penjaga untuk menjaga harta tersebut supaya tidak hilang ataupun tidak sia-sia. Jadi melihat kepada ayat ini, maknanya itu berdasarkan kepada mereka sebelum balik. Maknanya yatim itu dilihat yatim itu pada waktu mereka belum balik lagi. Jadi bila mana mereka telah balik ataupun telah ihtilam, cukup umur rusd, fa in anastum minhum rusda, bila kamu nampak
ada tanda-tanda cerdik pada mereka itu, maka berilah kepada mereka itu harta. Jadi dinamakan harta anak yatim ini mana melihat kepada asal sifat mereka. Bukan kata waktu yatama amwalahum itu, waktu dia yatim itu nak beri harta pada dia. Tidak. Maknanya kamu yang menjaga harta anak yatim ini, daripada dia belum balik sapalah dia mau cerdik, boleh jatuh mengurus harta, dia boleh berkahwin dan sebagainya, kamu serahkan harta itu pada mereka. Maknanya asal harta ini milik oleh yatim. Jadi mula kamu pegang harta mereka itu pada ketika dia yatim, dah. Bila dia telah jadi dewasa, maka kamu serah. Jadi harta itu kamu pegang itu adalah harta mereka yang yatim dahulu. Jadi kalau dalam bahasa dia panggil tiba-tiba kana, mengambil kira keadaan dahulu. Keadaan dahulu itu tidak ada yatim. Jadi sepertilah juga hadis ini keadaan Abu Bakar dan Umar pada waktu Nabi cerita ini, waktu itu mereka orang dewasa, orang tua. Jadi keadaan dalam surga lagi. Jadi Nabi sebut keadaan dia dalam di dunia. Yang kedua maksudnya adalah mereka adalah penghulu bagi orang Islam yang makin dewasa dan masuk surga. Jadi kalau kata Sayyidina Hasan Hussein, dia masih muda, dia penghulu pada orang muda. Mana orang muda ni guru dia. Hasan Hussein lah dia menjadi penghulu. Orang tua aneh. Abu Bakar dan Umar. Kalau wanita Fatimah. Jadi penghulu itu kepada masing-masing golongan. Maksud yang ketiga yang dimaksudkan dengan orang tua di sini adalah orang yang penyabar dan bijaksana. Ini seperti pendapat Syekh Abdul Rauf Al-Munawi. Syekh Abdul Rauf Al-Munawi yang menafsirkan perkataan kuhul atau bungkam ini sebagai Al-Halim, Al-Hakim. Orang yang penyatu lagi maha bijaksana. Yang ini Allah SWT akan memasukkan mereka dalam surga sebagai orang yang penyabar, penyatu dan bijaksana kerana ia sifatnya semasa di dunia. Maknanya mereka berdua ini ada sifat ini, penyabar dan bijaksana. Dua-dua Abu Bakar dan Umar. Kemudian satu perkara lagi, itu walaupun Abu Bakar ni kedudukan dia tinggi sebagai penghulu dalam surga, tetapi tetap tidak dapat menandingi darjat para Nabi. Jadi Nabi ini darjat dia tinggi, tidak dapat diatasi meskipun oleh Abu Bakar dan Umar. Jadi Abu Bakar dan Umar itu dikira sebagai yang terbaik dari kalangan umat ini, umat Muhammad. Jadi Nabi itu Nabi Isa dia tidak umat ni. Dia adalah Rasul. Kalau kita kata Nabi Isa ni, Nabi Isa ni dia akan turun akhir zaman, akan berhukum dengan hukum syariat Islam, syariat Al-Quran. Apakah dia jadi sahabat turun level, lalu menjadikan Abu Bakar lebih mulia lagi daripada Nabi Isa? Tidak. Dia turun tu tetap sebagai Nabi Rasul, cuma memakai syariat Nabi SAW. Jadi dia Nabi Isa itu dilantik menjadi Rasul sebelum daripada kelahiran Nabi SAW. Cuma dia turun tu lepas daripada wafat Nabi, lepas daripada wafat Abu Bakar, dia dari satu sudut sebagai pengikut, tetapi tetap sebagai Rasul Nabi. Itu tak jawab. Hadis terakhir di bawah Fadilah Abu Bakar ni, iaitu riwayat daripada Anas bin Malik katanya, Rasulullah SAW telah ditanya, siapakah? Ditanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang lebih Tuhan cintai, kasihi? Baginda menjawab, Aisyah. Jadi seolah perawi kata, itu di kalangan perempuan. Dari kalangan lelaki siapa pula? Baginda menjawab bapanya, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Jadi hadis ini selain daripada diriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa Abu Bakar orang paling utama, ada juga diriwayatkan daripada
Amr bin Al-As, dalam riwayat Bukhari dan Ibnu Hibban. Jadi Aisyah itu lebih dikasihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding orang lain itu, bukan berarti isteri Nabi lain itu isteri Nabi lain itu Nabi tidak kasihi, tidak. Ini dari segi ahad lebih dikasihi, lebih dikasihi. Jadi lebih dikasihi, orang lain itu dikasihi juga, tetapi tidak selebih kasih yang Nabi kepada Aisyah. Kemudian apa pun dah. Nabi lebih pada Aisyah ni kita apa? Jadi ada orang kata Aisyah lah paling muda sekali. Hak dago, hak paling comel. Jadi sebab itulah Nabi lebih kasih kepada Aisyah. Kerana dia muda, dia comel, dia dago gadis. Tapi itu macam tidak pernah apa. Semata-mata antara satu, Nabi jadi lebih kepada Aisyah. Sedangkan orang lain lebih juga. Jadi yang mewajarkan Nabi lebih kasih kepada Aisyah ini, kalau kita tengok dari segi konteks adil hukum, mana dia sahabat dengan apa dia Abu Bakar. Nombor satu. Walaupun Aisyah radhiyallahu anha adalah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling muda, hadis-hadis mengisyaratkan bahawa cinta baginda kepadanya bukan kerana kemudaan dan kecantikannya, tetapi lebih kepada kelebihan imannya daripada semua wanita lain, ataupun lebih dari sudut benda-benda lain. Jadi hati-hati maknanya kalau kita tengok sebenarnya di kalangan isteri Nabi ini orang paling banyak meriwayatkan hadis siapa dia? Aisyah. Saudara lagi Ummu Salamah. Hafsah tu bawa lagi. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa Aisyah ni dia mengambil manfaat daripada muda dia tu bersama dengan Nabi untuk dia banyak ingat hadis daripada Nabi. Jadi sebab itulah sahabat-sahabat ni dia pergi jumpa, dia pergi jumpa Aisyah tanya hadis. Sebab dia orang muda, lebih ingat, lebih cergas. Tambah pula orang lain itu dia ada anak. Ada anak mereka tu sebelum mereka bersama dengan Nabi, maknanya mereka itu dah lain. Jadi Aisyah orang yang muda. Dan dari segi sejarah pun menyebut Aisyah ni dia banyak mewarisi ilmu daripada Abu Bakar. Sebelum dia jadi isteri Nabi ni, dia mahir dalam bab syair, ilmu nasab. Lepas tu dekat Nabi wafat tu, bila tabi-tabi mari merawat Nabi ni, Aisyah pun dapat tutup belajar ilmu perubatan untuk merawat Nabi. Jadi kelebihan itu banyak pada Aisyah. Jadi kita sebut di sini kelebihan Aisyah dari segi iman. Sebagaimana dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamala minar rijali katsir wa lam yakmul minan nisa'i illa Maryam bint Imran wa Asiyah imra'atu Fir'aun wa fadlu Aisyah 'ala an-nisa'i ka fadli as-sarid 'ala sa'iri at-ta'am." Ramai lelaki telah mencapai kesempurnaan, tetapi tidak seorang pun daripada wanita. Mana nak cari hak sempurna, cukup lengkap dengan sifat-sifat dia, ketinggian iman, keteguhan keyakinan, amal ibadah yang sempurna. Cari kalangan wanita ni payah kecuali Maryam, putri Imran, maknanya ibu pada Nabi Isa. Asia, isteri Fir'aun, yang teguh menjaga iman dia walaupun dia isteri kepada Fir'aun. Kemudian keutamaan Aisyah atas wanita-wanita lain, maknanya Aisyah pun orang sempurna juga. Cuma Nabi tak sebut dah. Cuma Nabi buat perumpamaan Aisyah ni lebih. Manakala kata di kalangan umat ni siapa dia? Maka Nabi kata Aisyah. Sebab apa lebih? Jadi lebih itu macamlah lebihnya sarid berbanding atas semua makanan yang lain. Manakala nak banding ke makanan yang lain lebih baik lagi sarid. Jadi sarid ni biasanya kalau Nabi SAW buat sahur lah.
Salih halumma ilal barakah. Kalau riwayat dia tu, marilah makan rezeki yang berkah. Salih. Jadi salih adalah sejenis makanan yang terdiri daripada roti yang dipecahkan. Maknanya roti dipecahkan. Dipecahkan apa? Oh, begitu. Mana kita cari itu duduk. Dipotong-potong lah. Tapi biasanya gitulah. Kita tengok budaya dia tu. Kita makan roti pun, kita saya gitu. Jadi roti itu direndam pula dalam daging yang berkuah. Jadi dia berkuah di situ. Jadi dalam makanan ini ada roti, ada kuah, ada daging. Lengkap. Sebab kadang-kadang roti itu cicak gula. Kalau ada daging pun cicak daging itu. Tu daging. Mana kuah saja. Tak ada daging. Melainkan daging itu. Kau kata pakai bulu tak ada ulat. Cicak daging. Jadi salihnya sempurna. Ada kuah, ada roti, ada daging. Ia sangat disukai karena rasa sendal. Dan bukan hanya mengandungi roti, tapi ada dalam daging yang memberi tenaga dan kekuatan. Ada karbohidratnya, ada proteinnya, dan sebagainya. Dari segi terbaik budak salih ini, kalau kita sebab apa Nabi buat lagu ini, salih ini bapa rendah dalam kuah ni. Dia bukan roti janda. Semua orang kata roti janda ni. Ini lagu ni. Dia roti spon ni. Sebab orang Arab ni turun-turun lagu tu lah roti dia. Cuma roti Nabi ni, dia tidak dikisar halus gandum dia. Maknanya kulit gandum tu ada lagi. Jadi kulit gandum tu ada lagi, kemudian dikisar. Jadi dikisar tu tidak ada mana. Bila tak ada mana, diuli ni lama pakai dia gerak masuk angin. Jadi makan ni pula kita kata waktu bersahur. Gada-gada nak sahur tu, jadi ambil roti ni, pecah-pecah juga, bubuh dalam tu juga, dia bekuk. Jadi mudah kiki. Kenyang pula sebab dia dapat serak. Roti itu dia dapat menyerap. Jadi lembut, dia dapat menyerap kuah. Itu salih. Jadi kalau setengah orang juga, roti lebih itu pakai nemak lah. Kita makan. Roti payah, roti dinak itu masuk angin juga, dia pakai perahu. Sebenarnya, boleh jadi salih. Masuk angin itu boleh bubuh. Bekok dalam kuah, dalam sup, dalam kami. Jadi lebih Aisyah ni Nabi buat perbandingan seperti itulah. Dari segi amat memberi manfaat kepada umat dengan waktu yang segera. Jadi Aisyah ni sebab apa dikasih oleh Nabi? Sebab Aisyah sentiasa mendampingi Rasulullah SAW sehingga akhir hayat baginda, dan pada masa itu Abu Bakar juga dapat menziarahi baginda. Sebab Abu Bakar ni ayah kepada Aisyah. Jadi bila Nabi dekat mati, kan Nabi tanya mana bila siapa dia? Dia tak tahu dah. Aisyah sebab dia nak duduk situ. Jadi mudahlah Abu Bakar tu mari dah. Jadi tak kekok. Kalau ada di rumah lain, mungkin Abu Bakar sebagai teman rapat Nabi, jadi kekok semua salah nak pergi. Tapi bila duduk rumah Aisyah, jadi waktu itulah Nabi boleh pesan kau kecek kau dengan Abu Bakar. Nombor dua, Rasulullah SAW lebih mencintai Abu Bakar kerana beliau adalah teman perjuangan baginda, teman ketika berhijrah, dan telah mengorbankan seluruh hartanya untuk Islam. Dan kalau ikut dalam kitab-kitab sirah pun, mereka mengatakan bahawa Abu Bakar dengan Nabi ini bersahabat sebelum daripada Islam lagi. Dan sifat Abu Bakar itu hampir menyamai sifat Abu Bakar. Sifat Nabi itu, sifat Abu Bakar itu hampir menyamai sifat Abu Bakar. Sebab itulah Nabi kasih kepada Abu Bakar ni. Berdoman hadis ini jelas menegaskan kedudukan yang lebih tinggi bukan sahaja Abu Bakar tetapi juga Aisyah.
Abu Bakar dan Aisyah adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu sesiapa yang mencintai mereka akan dicintai oleh baginda, dan sesiapa yang menyimpan permusuhan dan dendam atau dendam terhadap mereka akan menyebabkan kemukaan baginda. Ini macam golongan Syiah. Ia begitu benci kepada Abu Bakar dan Umar, dan benci juga kepada Aisyah dan Hafsah. Jadi ke mana pun seseorang itu tidak dapat menafikan kelebihan yang Allah SWT telah berikan kepada Abu Bakar dan Aisyah. Karena jasa mereka, bukan semata-mata mereka berdua ni ada hubungan, kita kata persemendaan, seorang sebagai tutua, seorang sebagai isteri, tapi lebih daripada itu. Kemudian pada ini Fadlul Umar radhiyallahu anhu.